Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita tengok dulu movement market macam mana especially untuk CPO. Okey, untuk CPO macam yang saya bagi tahu semalam, saya tetap berdegil juga. Saya tetap nak cari sell juga. Kenapa saya cari sell? Sebab ada satu view yang saya pakai tu, boleh kata apa? Boleh kata memang saya familiar lah dengan view tu. Tapi disebabkan bila kita tengok daripada 4 hour first kali kita tengok daripada 4 hour, ini adalah accelerate trendline yang saya pernah ajar sebelum ni dan saya pernah tunjuk tentang view ni. Accelerate ni boleh kata dia akan terjadi kebanyakan dia 3 kali lah. Okay. Saya boleh anggap dia dah jadi sebenarnya, dah complete sebanyak 3 kali. Okay, yang mana sebenarnya view tu dia dah pecah daripada sini, tapi ini lebih kepada ni lah. Lebih kepada yang trendline apa nama tu. Nanti tengok semua daripada YouTube lah, saya lupa nama dia apa. Okay. Ada satu kali lagi lah view, kita tengok macam mana. Okay, dia dah start naik, lepas tu macam mana. So kita expect dia akan continue lah. Ini best on 4 hour, apa yang kita nampak buta-buta lah. Okay, ini expectation dia. Right, itu based on 4 hour. Kita akan tapis, kita akan tengok daripada 2 hour pula. So 2 hour macam mana? Okay, sebenarnya dekat 2 hour ada satu pattern ni kita panggil sebagai alternate bet. Yang mana alternate bet sebenarnya target sell dekat 3793. Semalam saya ada bagi tahu juga, ini level yang sebenarnya kita patut sell. Okay, kalau dia pecah atas tapi tetap ni juga saya tetap akan cari sell juga 3793 melainkan kalau dia dah betul-betul dah pecah naik atas 3827, okay, dan daripada situlah baru saya akan tukar terus target saya. Okay, 3844. Pecah ni lah, breakout atas daripada 3844, ada lagi satu resistance ni, banyak resistance dia ni. Kita ambil daripada previous lower high lah. Okay, lepas tu ini yang dinanti-nantikan, kita tengok daripada hourly. Okay, yang mana entry point yang saya bagi dekat hourly sebenarnya dia sama dengan hourly dengan apa tadi, dengan 2 hour. Itu kurang sama je. Yang mana entry point tu yang saya target sebenarnya dia boleh pergi sampai 3793, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua saya target sell dekat 3796. 9396 lah, lebih kurang macam tu. 93 minta maaf, 93 Lepas tu ada satu sharp pattern ni. Okay. Bila kita tengok daripada sharp pattern ni, dia adalah bila saya kecilkan time frame nanti saya akan nampak dia boleh pergi sampai sini je. Ni level yang kita cari sell semalam tu, 3801 saya bagi. Yang ini dekat group signal lah. Group signal harmonik yang saya bagi, 3801 kita sell. Semalam dah start jatuh, okey lah, happy, tapi pagi ni naik, okey tak apa. Saya bagi tahu dekat diorang, okey hari ni kita trailing dahulu, apa-apa jadi, cover dulu brokerage, okey. Dah cover brokerage dan baru kita akan cari entry point kemudian. Sebenarnya ada 2 entry point lagi lah yang saya akan share dekat saya punya group ni, group private tu. Okay, so kita akan tengok. Expectation saya tetap sama, tapi kalau target gila-gila, saya target dia boleh jatuh hingga 3654. Ini target yang gila-gila lah. Okay, right, next kita akan tengok daripada 30 minutes. Okay, 30 minutes dia ada satu pattern ni, tapi malangnya pattern ni dah completely terbatal lah. Dia dah memang dah betul-betul dah terbatal dan kita tak boleh pakai dah pattern ni. Okay, tapi dia punya expectation dia akan naik lah, sama juga. Dia akan naik hingga ke level berapa? 3874. Ini dia katalah 3874 based on 30 minutes. Okay, tapi lepas kita tapis, kita kecilkan time frame, saya jumpa ada satu entry point. Inilah entry point yang saya bagi tahu, yang mana kita akan cuba sell dekat 3801. Yang mana 3801 ni dia inline dengan apa? Dengan yang 4 hour tadi lah. Lebih kurang sama lah entry point dia. Okay, 113. Okay, so 113 dekat level mana? Okay, dekat level sini lah kita akan cuba sell. So bolehlah cuba 3801, cuba lagi lah. Kalau terlepas tak apa, saya akan ada satu entry point lagi saya akan kejar. Nanti saya akan update kemudian. Okay, right. Tapi 10 minit. Ini sampai 10 minit lah, tapi 10 minit tak ada apa-apa lah. Okay, tak ada apa-apa, dia stuck sampai 15 minit je entry point. Okay, right. Dan satu lagi yang saya nak highlight dekat dalam ni, ada satu pattern ni saya nampak macam ending diagonal. Macam kita lukis tu. Nak main agak-agak bukan terror sangat kan. Lukis tu. Channel lah. Saya nampak macam channel. Okay, lebih kurang channel lah. Saya expect macam jadi ending diagonal. Ada satu lagi ni saya nampak. Okay, inilah base dia pasal technical ni. Panggil technical ni self-fulfilling prophecy. Okay, tak jadi kita adjust lagi. Inilah. Ini yang saya nampak. Satu. Lepas yang kedua saya adjust sedikit. Saya
masukkan ke dalam sini. So bila saya buang dekat bawah ni dia ada dua lah, dua possibility, satu channel. Satu channel. Misalnya lah. Satu kita nampak macam channel. Lepas tu yang kedua kita nampak macam apa nama ni? Macam ending diagonal. Bolehlah anggap macam ada ending diagonal sikit lah. Ending diagonal. Rising wedge, kita guna term technical dia lah. Guna chart pattern. Nampak dia ada pattern. Rising wedge, Rising wedge macam mana? Rising wedge punya expectation dia senang, simple je. Kalau kita nampak pattern macam ni, kena tanda lah previous higher high, higher low, lower high, lower low, ataupun dipanggil sebagai structure. So daripada structure tu nanti kita akan label lah satu persatu. Mana dia, kalau dia stuck dekat sini nanti, mungkin dia akan naik sekejap ni saya rasa. Main rasa-rasa lah, main agak-agak lah. Dia akan naik sekejap. So kita akan tanda lah yang ni, line ni tadi. Kita akan naik. Kalau dia jatuh lagi melainkan kalau dia dah betul-betul break below daripada support trend line tu, then baru kita buat decision lah nak kerja market ke macam mana. Tapi market dia tak straightforward lah. Saya nak bagi tahu awal-awal, once kalau dia pecah pun selalunya dia akan naik dulu, then baru dia akan buat continue, dia akan continue jatuh ke bawah. So jangan ubah-ubah lah strategi tu. Bila dah nampak sell, continue sell je lah, tak payah lagi nak tukar-tukar pergi buy. Macam saya punya style lah. Kalau saya punya style, saya takkan ubah-ubah. Macam semalam saya bagi tahu, saya cari sell juga. Di sini pun sell, semua sell saya nampak. So saya sell dulu. Tak jadi sell, dan baru saya akan ubah jadi buy. Saya tetap berpegang teguh dengan pendirian saya lah. Itu untuk CPO. Kita tengok dekat soya bean oil. Soya bean oil ni yang saya bagi tahu semalam lah. Yang mana macam hari tu saya cakap, yang based on power kita nampak memang nak naik. Tapi kalau duit tak cukup 150,000, jangan mimpi nak masuk dekat power. Ada yang duk kata, aku tak apa, aku hati kering. Dia kata hati kering tapi duit dia cukup-cukup nak masuk soya. Soya pun sekarang 7,000 lah satu lot untuk half margin. So sekarang ni ada satu expectation yang mungkin market akan naik, tapi dia kata market akan naik sampai 59. Ini yang saya nampak lah, tapi dia tak confirm lagi. Sebab dia ada satu benda confirmation yang kita panggil. Once kalau dia break out certain level ni, dan baru kita akan target dekat level atas. Dah 60 minit saya nampak channel ni memang completely dah pecah. So apa yang saya boleh komen dalam proses naik lah. Kalau tak silap Elliott wave ni starting point wave ni lah. Wave 1. Tak wave 4. Tak, whatever lah wave ni, saya pun tak peduli sangat. So kita tengok macam mana. Sebab hari tu sayang, saya cuba lagi sell tapi malangnya dia keluar, lepas tu dia continue naik. Saya expect dia jatuh tapi continue naik. So tak boleh buat apa-apa lah. Kalau kita masuk sell memang dah terkena lah. Right, dalam masa sama, lepas saya kecilkan time frame based on 30 minutes. 30 minit saya nampak, nampak ada sharp pattern kat dalam ni. Jom. Lepas jumpa sharp pattern, apa yang kita patut buat? Apa yang kita patut buat? Kita akan lukis lah. Senang je harmonik ni kan. Susah mana pun harmonik. Senang je kalau banyak latihan. Kalau tak banyak latihan, tak payah mimpi lah nak belajar harmonik. Memang buang masa je. Right. Sekarang ni memang dia dah betul-betul dah break above daripada level ni. Tapi tak apa, ada satu level lagi yang kita akan tengok. Dia boleh pergi hingga next. Next resistance level yang kita expect dia akan pergi dekat 56.25. 55 naik. Lepas tu kita akan sell lah, jatuh ke bawah. Tapi ini melampau-lampau ni target ni yang saya bagi. Saya bagi sini lah 53.91. Apa yang kita nampak dekat dalam, saya cuba sell. Ada orang tu kata, gila lah harmonik kalau aku masuk. Market tengah naik kau sell, dia kata. Market tengah turun kau masuk buy, dia kata. Guna basic je lah. Nampak? Ada resistance level. So kita masuk lah resistance level. Sell dekat 5637. Sebab saya akan jangka dia kena, lepas tu dia reverse. Dia takkan pecah lah. Itu expectation dia. Wave 5 ending diagonal dekat ni. Dekat apa nama? Dekat ni tadi, dekat soya bean oil. Ni Tuan Zafri bagi tahulah. Wave 5 ending diagonal. Dekat hourly. CPO. Itu CPO, silap. Bukan dekat soya. Soya nanti kita bagilah. Itu based on 30 minutes. Lepas tu saya tapis dekat apa benda ni, dekat 15 tak jumpa. Ini pun tak jumpa juga. Tapi dekat 10 minutes ni saya nampak ada satu chart pattern
Tapi sebelum kita confirm chart pattern, kita lukis dulu lah. Saya nampak ni satu benda. Okay, nampak dia betul-betul supported by trend line. Trend line ni jangan main-main, kuat. Memang powerful punya tools. Saya kata powerful kenapa? Sebab dia nampak, kalau saya ambil 2 point pun nampak, kena dekat sini, dia singgah, dia naik. Dia singgah lagi, dia naik. So kali ni dia nak naik ke tak? Saya pun tak tahu macam mana. Untuk scalper boleh lah main sikit-sikit. Dia nampak, ni. Ni lagi satu. Ada rising wedge. Yelah, market tengah naik. Kita cari lagi lah. Cari sell lah. Market dah naik kan, buat apa nak continue buy. Kita nak tangkap starting point. Itu saya punya concern. Kita nak tangkap starting point. Kita tahu lah itu kita tangkap starting point. Okay. Ni ambil previous higher low. Higher low. Lukis je. Ni yang obvious lah. Higher low. Okay. Ni lagi satu. Ada satu line ni. Dia last. Kalau dia pecah mungkin kita boleh masuk sell lagi lah. Ini kalau guna pattern basic lah. Okay. Right. So kita tengok dekat crude oil, okay? Okay, dekat crude oil ada pattern baru. Saya rasa tak ada. Okay, ada satu je lah. Ni yang semalam sebenarnya saya cari sell semalam. Hari Senin saya cari sell 8705. Makan stop loss. Tapi kita ambil stop loss banyak berapa tick je lah. Ambil 20 tick je. Okay, lepas tu dia naik. Lepas tu nak sell lagi. Tengok apa jadi. Dia betul-betul jadi semalam. Lepas tu dia terus jatuh. Tapi malangnya tak kena TP lah. Okay, TP sebenarnya jauh lagi ni. Saya target TP boleh pergi sampai 84. Okay, so kita tunggulah tengok macam mana. Entry pun sepatutnya dah kena dah ni. Dekat 8705 dengan 8699. Okay, entry dah kena. Cuma saya tak sempat update semalam lah. Sebab semalam saya duk fokus dekat CBO. CBO pun cantik jatuh. Tapi sayang. Tapi tak apalah. Benda yang lepas jangan dikenang. Kita fokus dekat benda yang akan datang kemudian. Okay, so crude oil memang tak jumpa apa-apa lah. Yang saya nampak tadi itu je. Last pattern yang saya nampak dan saya target boleh jatuh. Okay, dekat rubber futures. Ingat kan saya cakap hari tu rubber futures almost 2 bulan saya tak jumpa apa-apa entry point. Kali ni saya jumpa entry point. Okay, dan lepas jumpa entry point of course lah kita akan cuba target lah lepas ni. Dia akan naik sampai level sini. Saya kalau tak silap yang minggu lepas saya bagi sampai level 145. Saya tak 148. Okay, so 2 level dua entry pun dah kena. So tengoklah macam mana dia boleh jatuh ke tak. Okay, so saya target mungkin dia akan jatuh sampai level sini. 145. Rubber ni nampak macam ni lah. Nampak macam sikit. Okay. Tapi 54. Dia satu tick sama dengan $5. Okay. Satu tick dia tu 10% lah. Okay. So 53 tick darab $5 adalah potential profit $265. Darab 4.6 lah. 1000 juga, 1200. Saya ada klien yang masuk sampai 5 lot tau. Dekat ni. Daripada modal dia 3,000 je dia boleh grow sekarang ni almost 15,000. Masuk rubber futures ni saja. Okay. So itu yang saya bagi tahu kadang-kadang klien yang new klien ni kita nak tengok juga diorang ni macam mana, diorang sanggup ataupun tak. Nak test dekat futures ni masuk dulu dekat Minicon, dekat Mini Soya ataupun boleh cuba dekat rubber. Okay, tapi saya faham sebab rubber ni ada dua pendapat. Okay, tapi saya ambil yang tengah-tengah lah. Tengah-tengah kata tak ada masalah, so betul masuk lah. Okay. Soybean futures, okay, nampak kan soybean punya foreign marketnya signal saya dah stop. Saya stop dulu. Kenapa saya stop? Pasal ni lah ada feedback lah yang bagi tahu banyak sangat sampai diorang tak boleh fokus dekat CPO. Sebab diorang punya main fokus adalah dekat CPO dia kata. So kita kena follow orang dululah. Okay, soybean saya tak jumpa apa-apa juga untuk entry point. Last entry point yang saya jumpa ni berapa bulan lepas ni? Bulan lepas ke? 2-3 minggu lepas lah. Okay, daripada starting sini, September bulan lepas. Okay, baru start naik. Okay, dia baru start naik. So kita pun tak tahu macam mana, boleh continue sampai TP1 ataupun tak. Okay, bila saya tapis pula dekat 50 minutes, so daripada 50 minutes nampak. Okay, so kadang-kadang bila kita jumpa pattern basic ni, kita cuba buy, nampak dia flat lama tau. Bila dia flat lama, lepas tu bila dia naik nampak dia terus naik satu batang. Agriculture product semalam memang gila-gila naik. Kebanyakan semua naik gila-gila. Especially soybean oil. Soybean oil pun naik gila-gila juga. Corn, saya tak pasti. Corn naik semalam. Corn tak naik banyak pula. Naik sikit je. Boleh lah naik juga spike. Okay. Dia dalam trading view tu simple je. Kalau nampak ada something wrong dengan movement tu, okay, kita tekan je tengok apa berlaku. Ada flash news tu. Dia bagi tahu Brazilian planting delay lah, US harvest way lah. Yalah, US pun dia tinggal berapa bulan lagi nak masuk winter. So bila winter benda ada masalah je untuk storage untuk winter,
Nanti apa akan berlaku? So of course harga akan naik gila-gila lah. Okay, banyak ni benda-benda fundamental ni yang saya belajar dulu, yang saya rasa tak guna, tak boleh pakai sekarang ni. Sikit-sikit banjir lah, El Nino lah, La Nina lah. Okay, El Nino lepas tu terbakar dekat Brazil lah semua. So in the end kita akan tengok lah siapa yang siapa yang ada storage produk tu, memang dorang yang akan menang lah. Okay, dekat ConFeatures, dekat 2 hours saya ada jumpa satu pattern ni yang saya panggil sebagai type 2 reversal, yang mana entry memang dah kena. So dalam proses nak kena dekat TP pertama. So dekat soybean, dekat corn ni jangan main-main juga, saya bagi tahu potential profit lah 39 darab $12.5, roughly $487 untuk satu entry point. Margin dia lebih murah, 9,000 ke 10,000 untuk satu lot. Okay, compare daripada soybean oil lah. Ni type 2 reversal ni. Type 2 reversal ni pun sama juga type 2 reversal, tapi profit dia dah kena lah. Dia dah kena TP pertama, so kita tunggu dekat TP yang kedua pula, dekat ConFeatures. Dan Minicon pun okey lah kalau nak masuk, tapi pegang lama lah. Kalau siapa yang betul-betul nak masuk dekat Minicon, pegang lama je, jangan scalping. Kalau scalping dah lah satu tick $1.25 je. Okay, 0.01. Jadi nak main scalping tak sesuai produk ni, nak main scalping. Ini lebih kepada long term. Try lah masuk. Bagi tahu dekat budak-budak lain, aku masuk features, aku hold sampai seminggu kot. Orang pun terbeliak mata, biar betul kau masuk features sampai seminggu. Aku masuk Minicon lah, dia kata. Memang lah. Yelah, sebab aku target long term. Minicon ni jangan main-main. Aku pernah sapu sampai $300. Macam tu lah. Kita tak peduli apa orang cakap. Yang penting poket ni je. Kita punya apa? Poket sendiri je yang kita nak fikir. Kadang-kadang nak fikir orang ni tak guna, buang masa je. Okay. Right. Ni dekat live cattle hari tu pun saya nampak sell daripada hari tu lah ni. Nampak dia flat sell. Sekarang ni cari sell lagi Live cattle ni antara ada sistem, bukan sistem, ada satu signal yang saya buat tu memang dia one of the best lah yang saya bagi. Tapi lah sebab orang kata mix up kan. Sekarang ni dekat foreign saya buat asing lah. Saya cuba buat asing sebab satu group sebenarnya nak kena create satu channel untuk satu alert tu ada cost yang terlibat every month. Dan macam mana kan kita dah bagi free, kita sumbat dalam satu benda tapi orang pun tak suka juga. So macam apa yang kita boleh buat. Okay, so of course saya akan minta paid subscription jugalah. Tak susah pun benda tu. Kalau nak kita boleh buat. So masing-masing lah ada untung. Alright, kita tengok feeder cattle pun dah start jatuh. Iron ore. Okay, iron ore yang ni apa drawing saya. Ni latest saya jumpa ada bad pattern tapi makan stop loss lah. So tak jadilah. Okay, dekat iron ore, lepas tu pattern baru ada tak? Rasa macam tak ada. Okay, adalah dalam proses tapi ni 2 hour dah masuk based on 2 hour, saya pun tak berani bagilah entry, so kita ignore dululah. Okay, out features soybean meal. Soybean meal pun saya nak bagi tahu antara salah satu ni lah yang signal saya pernah buat tu memang one of the best juga So boleh consider lah untuk siapa yang betul-betul nak study benda ni, boleh tengok, study, lepas tu cubalah buat. So kita jumpa hari Sabtu ni lah. Saya expect ramai lah yang datang untuk hari Sabtu ni sebab daripada situ saya akan reveal daripada mana Hilami boleh dapat yang yang signal-signal yang dia bagi dekat orang tu, dekat dalam tu macam mana. Lepas tu performance dia macam mana. Okay, daripada situ saya akan reveal nantilah. Jadi saya expect semua ramai lah yang datang hari Sabtu ni. Okay, right. Natural gas tak ada apa-apa. Natural gas pun hari tu ada seorang klien dah stop lah. Okay, kita tengok dulu dekat gold features lah. Gold features ada juga. Okay, gold features tak ada, saya tak jumpa entry. Platinum pun one of the best juga dalam proses lah, saya nampak macam dalam proses nak naik, tapi itu pun dekat 2 hour. So 2 hour besar lah, stop loss sangat besar, jadi kita ignore dulu lah Ini margin satu lot 30,000 lah satu lot. Dulu lah masa saya dekat bank, klien bank yang ramai gila masuk dekat produk macam ni. Okay, gasoline 40-50k. Okay, kita boleh ignore lah produk yang lain. So saya tengok dekat KLCI Features sekarang ni. Okay, ingat yang macam saya bagi tahu KLCI Features, okay, dia dah habis dah buy. So sekarang saya target untuk sell pula dan harga tengah main-main dalam level ni. Okay, dekat level entry point lah 1443.5 macam tu. Okay, mungkin dia akan extend sampai level ni 1449 ataupun 1450 dan baru dia akan reverse. So target saya dia akan pergi sampai 1430.
Okay. Banyak juga tu, 28 tick. 28 tick darab 25 adalah RM700 juga potential profit. Okay. 45 darab 25 roughly 1125. Okay. Boleh pegang lama sikit lah KLCI. KLCI kita tak sama dengan produk lain. Ini yang saya belajar dengan ada orang dulu lah, dengan ada klien, all timer punya klien kan, dia bagi tahu market kita tak sama dengan overseas. Kenapa? Sebab market overseas dia dah developing kan, tapi dia punya potential untuk naik tu tak banyak daripada macam market kita. Market kita ni boleh naik gila-gila lagi. Sekarang ni kalau kita compare, kita tengok bukan Nasdaq bila kita tengok Dow Jones beberapa tahun yang lepas, berpuluh tahun yang lepas, tengok harga dia berapa, 4,000 je. Sekarang naik sampai 34,000. Okay. So tak mustahil kita punya KLCI pun boleh naik. Mungkin boleh naik, siapa tahu kan, dekat KLCI kita. Silap-silap KLCI kita pun nanti beberapa tahun, 20, 100 tahun kemudian dia boleh naik sampai berapa? Dia sampai 1,000, 100,000, siapa tahu. Tapi masa tu kita dah tak ada lah, kita dah mereput dalam tanah, dah mati dah. Okay. Alright, itu je setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, jangan lupa Sabtu ni kita jumpa. Tengok link dalam group. So daripada situ nanti register lah. Right, terima kasih untuk siapa yang join. Kita jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.